Baik, kita bersama dengan rakan tugas Nur Hayati dari daerah Blyth. Assalamualaikum Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Muammar dan Sarina. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah kita melihat rakan kita di sana dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan keadaan ini akan berterusan dan begitu juga rakan-rakan kru di sana ya. Baik Yati, kita suka sekali sebenarnya ingin mengetahui bagaimana agaknya keadaan di beberapa kawasan yang mudah ataupun berisiko berlakunya banjir. Kalau melihat pada keadaan cuaca kita ni akhir-akhir ini indah menentu, saya percaya selalunya yang turut terjejas ini di kawasan pedalaman ya Yati. Betul. Di daerah Blyth walaupun ianya tidak jauh bezanya dengan daerah-daerah lainnya keadaan cuaca, namun demikian ada juga beberapa kawasan bukan saja di pedalaman ni Sarina dan Muammar, tapi di bahagian luar bandar juga ya, mempunyai ada beberapa kawasan rendah, terutamanya Pekan Seria. Dan juga kita telah pun melalui beberapa batang jalan raya, khususnya di kawasan Penaga, ianya agak bertakung ya, agak banjir sedikit. Dan demikian kita mengharapkanlah agar kawasan tersebut akan dapat kembali seperti sedia kala dan terutama sekali kepada pemandu-pemandu yang melalui jalan tersebut agar sentiasa berhati-hati. Ya, saya rasa perlunya kita meningkatkan kefahaman dan pengetahuan juga mengenai dengan pemantauan air banjir di daerah masing-masing ini, kerana ada sukatan-sukatan ketinggian air ini yang jom memberikan pengetahuan dari kita ni bahawa kereta jenis saloon tidak dapat melalui, kereta jenis 4-wheel drive tidak dapat melalui. InsyaAllah dari masa ke semasa akan kita ni cuba kongsikan maklumat ini. Sebenarnya kita perolehi juga daripada agensi yang berwajib, antara lain daripada pasukan bomba dan penyelamat, daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dan yang berkaitan Yati ya. Baik, kita akan serahkan dulu bersama dengan Yati berkongsi bahan dari daerah Blyth khususnya. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Baiklah, sudah seperti biasa kita akan kongsikan beberapa acara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Blyth. Tapi sebelum itu, apa jua aktiviti dan juga kegiatan habis kita pada hari ini ya, kita turut mendoakan agar segalanya berjalan dengan lancar dan ingin kita kongsikan juga keadaan cuaca. Alhamdulillah pada pagi ini nampak cerah saja dan juga pastinya telah pun diadakan beberapa acara seawal subuh tadi ya di Masjid Sungai Traban. Jadi kita mengharapkan agar majlis tersebut juga berjalan dengan lancarnya. Baiklah, saya bacakan beberapa acara yang bakal berlangsung di daerah Blyth, yang mana pada 30 hari bulan November 2020 hari Isnin akan diadakan satu majlis sambutan Maulidur Rasul anjuran Muslimah Masjid Sungai Liang dan Masjid Pekan Seria yang dijadualkan berlangsung pada jam 9 pagi bertempat di Masjid Sungai Liang. InsyaAllah tetamu kehormat akan hadir iaitu Ketua Pegawai Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara iaitu Dayang Norianti binti Haji Hussein. Manakala pada 2 hari bulan Disember 2020 hari Rabu akan diadakan satu majlis khatam Al-Quran bagi pelajar Sanah 6 bagi Sekolah Arab Kuala Blyth. Dan juga majlis tersebut akan diadakan pada jam 7.30 pagi bertempat di surau sekolah tersebut ya. Dan juga sebagai peringatan kepada pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah tersebut, di musim kita sama-sama membendung penularan COVID-19 yang berlaku pada ketika ini, hanya pelajar-pelajar sahaja yang terlibat ya, dan juga dijemput untuk hadir di majlis tersebut. Baiklah, ada dua info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Syiar Islam terus bersinar di negara zikir, negara Brunei Darussalam, di mana 4 orang sekeluarga berbangsa Iban berasal dari kampung Sungai Ambawang, Mukim Sukang, memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Berikrar dengan sebenar-benarnya yang saya Majlis pengislaman tersebut telah diadakan baru-baru ini di Dewan Serbaguna Pejabat Unit Dakwah Daerah Blyth. Dayang dia anak balai, 48 tahun, kini dikenali sebagai Nur Bakiyah binti Muhammad Qarar.
Asyhadu an la ilaha. Sementara itu, kedua-dua anak perempuan beliau, Dayang Rosliana anak Lakun 25 memilih nama Islam sebagai Nur Atirah binti Abdullah Lakun. Dayang Rosmalda anak Lakun 19 tahun memilih nama Islamnya sebagai Nur Afifah binti Abdullah Lakun. Sementara itu, ibu saudara beliau, Sagan anak Kelambu, berumur 72 tahun, kini dikenali sebagai Nur Maya Hadijah binti Abdul Azim Kelambu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harapannya saudara-saudara baru yang masuk Islam supaya dapat mengikuti kursus selepas majlis pengislaman pada hari ini, supaya nyorang lebih memahami, boleh nyorang menekuni lagi ilmu-ilmu tentang agama Islam, seperti sembahyang solat fardu dan seterusnya, supaya sentiasa mengikuti kursus lah, supaya jangan nyorang kosong, biar ada nyorang ada ilmu dalam bukan setakat hanya memeluk agama Islam, dan akan tetapi mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan mengikuti kursus-kursus tu nantilah insya-Allah. Kawan-kawan ramailah masuk Islam, belajar dari punya adik keluarga mamaku lah yang masuk Islam, dah belajar aja, and then bolehlah dikit Islam. Perasaan kami bergembira, okey, semangat kuatlah. Apakah perancangan kita seterusnya? Akan mendalami lagi agama Islam? Akan mendalami je lah, macam kuatkan semayang apalah dengan family semualah. Itu saja. Pasal saya masuk Islam, ikut anak, ikut cucu, ikut abang, adik. Adakah babu sendiri memang kenal Islam? Mau agama Islam. Memang tahu. Dari mana babu belajar? Nada belajar. Sendiri aja. Keluarga banyak yang masuk Islam sudah? Banyak. Abang, adik, ada cucu, anak ada Islam sudah. Itulah ikut saya. Apa perasaan babu sudah masuk Islam itu? Bagus rasanya. Senang hati. Sudah sama anak, cucu, abang, adik. Setiap mu'alaf yang baru memeluk agama Islam dikehendaki untuk mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah. Adalah menjadi tanggungjawab orang Islam untuk memberi sokongan dan kekuatan kepada saudara baru yang kini dianggap sebagai saudara dalam agama, terutama dalam bentuk bantuan, kebajikan, moral, kewangan dan pembelajaran. Ianya hendaklah bermula dari seawal proses pengislamannya sehinggalah kepada pengurusan kematiannya, dan ini semua merupakan satu tuntutan dalam Islam.